Idea utama 10 Ringgit Para ini adalah bagi membolehkan ATM mempunyai satu ketumbukan pasukan atur gerak cepat. Boleh diatur gerakkan pada bila-bila masa dengan pantas, cepat, di mana-mana saja. Hanya titisan darah terakhir yang akan memberhentikan kita daripada menyiapkan anggota kita supaya sentiasa bersedia sebila masa. Brigade Para, ketumbukan utama dalam pasukan atur gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia. Kesiagaan pasukan elit payung terjun tentera darat ini membolehkannya menangani sebarang bentuk ancaman dan krisis dalam mahupun luar negara, di darat, laut dan udara dalam jangka masa yang pantas. 10 Brigade Para adalah sebuah brigade payung terjun ataupun lebih dikenali sebagai Para Brigade. Telah ditubuhkan, ya, telah mencapai operational statusnya pada 10 bulan Oktober 1994 di Padang Masyarakat Langkawi, menerusi satu eksersis yang dikenali sebagai eksersis Halilintar ketika itu yang dirasmikan oleh Perdana Menteri yang keempat. Brigadier Jeneral Khairul Azmizal Ahmad Natal selaku Panglima 10 Brigade Para berperanan sebagai tonggak dalam memastikan kesiapsiagaan terus berada pada tahap tertinggi. Memperoleh latihan awal ketenteraan di Royal Military Academy Sandhurst, United Kingdom, beliau berpengalaman mengendali atur gerak operasi, misi dan latihan berimpak tinggi. Idea utama 10 Ringgit Para ini adalah bagi membolehkan ATM mempunyai satu ketumbukan pasukan atur gerak cepat ataupun lebih dikenali sebagai Rapid Deployment Forces of the Malaysian Armed Forces. Tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa 10 Brigade Para adalah elite forces, yang hanya akan diatur gerakkan di peringkat operational dan juga strategic level, yang merupakan sebagai trump card kepada Panglima Tentera Darat sekiranya berlaku apa-apa keperluan untuk menjaga kepentingan dan juga kedaulatan negara. So maknanya ketumbukan ini boleh diatur gerakkan pada bila-bila masa dengan pantas, dengan cepat, di mana-mana saja, tidak kira di dalam ataupun di luar negara, sama ada untuk mempertahankan kelautan negara ataupun menjaga kepentingan strategik negara. Selaku pasukan elit payung terjun tentera darat, penguasaan terhadap operasi udara atau airborne operations dan latihan penerjunan tempur menjadi fokus utama latihan 10 Brigade Para. Duduk belakang lantai masing-masing. Jumpa sebelah pas 1 di sebelah port, pas 2 sebelah starboard. Penerjunan tempur bebas dari ketinggian 10,000 hingga 30,000 kaki dengan bantuan oksigen antara latihan penyusupan taktikal ke kawasan objektif. 16 anggota terdiri daripada anggota tim tinjau Kompani Pandura Para dibahagikan kepada 2 kumpulan. Mereka ditugaskan untuk menyusup masuk ke kawasan musuh dari aras tinggi tanpa dikesan. Exact for Alpha Charlie, 08 jumpers coming for light drop to ramp zone to 10,000 feet, ready for action. Alpha Charlie, DZ clear for live drop, 08 jumper ready to action for the ramp door, sir.
Menerusi latihan penyusupan udara secara penerjunan tempur taktikal, penerjun akan berpandukan arah kompas, sistem navigasi operasi parachute termasuk Global Positioning System GPS untuk membolehkan tim ke zon gugur yang telah ditetapkan. Pengendalian payung mengambil masa sehingga 25 minit sebelum mendarat. Penerjunan menggunakan teknik High Altitude High Opening atau HAHO merupakan latihan penyusupan taktikal yang dikira mencabar oleh setiap penerjun. Dengan membawa bebanan kelengkapan dan persenjataan lebih 20 kg, penerjun perlu menstabilkan badan di permukaan udara dalam tempoh 10 saat sebelum payung utama dibuka pada ketinggian 4,500 kaki. Tempoh masa di udara dalam mengendalikan payung dan orientasi ke kawasan zon gugur pada waktu malam memberi kelebihan kepada atur gerak tim tinjau Company Pandura Para. Dalam kegelapan begini, tahap kesiagaan latihan dan kompetensi setiap anggota Company Pandura diuji. Disiplin, kecekapan, pengukuhan profesionalisme dan semangat juang yang tinggi dinilai pada ketika ini. Check apa Charlie? Check last high jumpers. Apa Charlie, for information, all jumpers on the ground and a safe landing, sir. Sir, and thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum, sir. Sebentar tadi, seramai 16 pegawai dan anggota tim tinjau Pandura berjaya mendarat dari ketinggian 10,000 kaki dan difahamkan antara peranan mereka adalah menanda dan membina drop zone untuk pasukan induk. Company Pandura itu adalah basically ears and eyes for the brigade, for the 10 brigade para. So mereka ini di kalangan yang terpilih. Mereka ini adalah antara anggota yang akan diaturgerakkan terlebih dahulu ya sebelum aturgerak ketumbukan utama ya dalam konteks leading para battle group dan juga following up battle group. Terjunan malam ini merupakan atur gerak awalan bagi eksersis gerak pantas 2021 yang berlangsung di zon gugur atau drop zone DZ Nangka, Besut Terengganu. Batalion ke-9 Regimen Askar Melayu Diraja Para, Kem Trendak, Melaka. Battle Group Tiger, berkuatan 7 pegawai, 264 leleng pangkat. Siap untuk menjalani latihan. Benaran meneruskan tugas, Tuan. 2 hari sebelum bermula atur gerak kelompok tempur utama atau mass drop yang akan digugurkan di belakang garisan tempur pihak musuh, para peserta komited melakukan latihan pemanasan secara berkumpulan dikenali para Ground Training PGT. Dipantau jurulatih payung terjun, latihan pemanasan sebelum penerjunan adalah wajib bagi memastikan penerjun benar-benar bersedia untuk terjunan sebenar. Untuk melakukan penerjunan sebenar, Beberapa buah pesawat C-130 Hercules milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM turut digunakan untuk penerjunan tempur statik ini. 1. DZ Nangka Besut Terengganu dengan jayanya. Hari ini, Panglima 10 Brigade Para Brigadier General Khairul Azmizal Ahmad Natal menjadi penerjun pertama memimpin para troopers lain dalam atur gerak kali ini. Sementara itu, di zon gugur DZ Nangka, Besut Terengganu, tim tinjau Company Pandura Para yang mendarat pada malam sebelumnya telah bersedia di titik pendaratan zon gugur.
Tuan, kita sedia maklum bahawa antara tugasan Pelatun Pandura ni adalah untuk membina drop zone untuk pasukan induk. So sekarang ni apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Pandura? Okey, apa yang berlaku sekarang ni, tim Pandura yang berada di kawasan A panel ni, dia telah mendirikan A panel untuk memberi panduan kepada aircraft akan masuk melalui arah ni, terus ke arah hujung DZ. Luasan DZ Nangka ni adalah seluas 1 km kali 4 km. Jadi macam kawasan yang kita lihat yang penanda A marker ni dia berbentuk condong sedikit. Kenapa agaknya? Tujuan dia condong adalah membolehkan pesawat nampak A marker ni daripada kedudukan jauh lagi, sejauh 2 km. Brigadier Jeneral Khairul Azmizal sudah berpengalaman membuat 160 terjunan bebas dan statik dan ini terjunan statik ke-74 beliau. Umpama cendawan di langit, seorang demi seorang prajurit dilepaskan membawa misi hari ini. Payung berbentuk bulat terus kembang sebaik truk melangkah keluar dari pintu kiri dan kanan pesawat Twin Exit Jump. Saat yang kritikal. Ketika ini setiap anggota perlu meningkatkan fokus dan jati diri. Dalam tempoh kurang 60 saat, mereka perlu mendarat dengan selamat. Para penerjun juga berdepan risiko payung kembang tidak sempurna sama ada berputar atau terbelit jika keluar dari pesawat tanpa mempraktikkan prosedur yang dipelajari. Sebagai seorang penerjun bebas tempur, Brigadier Jeneral Khairul Azmizal telah memperoleh sayap penerjunan pertama pada tahun 1995. What is happening now, we try to paint the scenario for the exercise. So the enemy is now retreating, trying to reconsolidate. The idea is to push the enemy further back before the mine ground forces give the final blow. So we managed to maintain a certain level of air superiority to facilitate for the landing. And then basically the whole LPBG been dropped. Sebaik sempurna pendaratan, mereka seterusnya bergerak menuju ke Gong Kedak, Terengganu. Ini sebagai persediaan menerima kelompok tempur seterusnya yang juga dikenali sebagai Follow-up Para-Battle Group FUPBG. Operasi taktikal pendaratan udara atau Tactical Air Landed Operation TALO ini membawa trup, aset persenjataan dan kenderaan ke kawasan konflik dan ancaman dalam keadaan taktikal dengan enjin pesawat tidak dimatikan tatkala mendarat agar siap sedia untuk kembali berlepas. Selain penerjunan anggota, bantuan logistik udara turut digugurkan dari udara seperti sistem penghantaran kontena, container delivery system dan kelengkapan berat, heavy equipment. Payung jenis kargo kanopi bersaiz besar digunakan bagi mendaratkan jentera atau peralatan dengan berat mencecah lebih 15,000 kilogram. Kerjasama TUDM dan TDM memantapkan tahap kemahiran dan kompetensi anggota serta keupayaan aset demi mempertahankan kedaulatan tanah air. 10 Brigade Para ni sebenarnya is a combined arms by design. So dalam konteks ini kita ada pasukan tempur, kita ada bantuan tempur, kita ada bantuan khidmat yang bersifat self-contained. Maknanya 10 Brigade Para ini boleh diatur gerakkan dengan sendirinya kerana semua aset-aset itu diletakkan terus di bawah pemerintahan Panglima 10 Brigade Para lah.
Kompeni Pandura Para, pasukan khas dalam ketumbukan 10 Brigade Para. Elemen tempur terlatih yang mahir dalam sebarang operasi atau gerak dan misi melalui darat, laut dan udara. Anggota-anggota yang bertanggungjawab melaksanakan penyusupan di belakang garisan musuh, yang sangat terdedah kepada risiko yang orang kata yang anything can happen. Atur gerak Kompeni Pandura Para membabitkan tim tinjau dan tim sniper yang bergerak secara berpasangan atau kumpulan kecil. Mereka ni dilatih keras. The level and intensity of the training is much higher kalau dibandingkan dengan anggota lain dalam 10 Brigade Para. The idea is untuk menjadikan mereka ini battle hardened soldiers, lasak, boleh diatur gerakkan pada bila-bila masa, di mana saja, dalam keadaan apa sekalipun. Yang paling utama, mereka tidak boleh gagal. Kerana itulah aset yang bernilai, yang sangat berharga kepada 10 Brigade Para dalam menentukan kejayaan operasi ataupun misi yang diberikan kepada ketumbukan ini. Anggota Pandura perlu mempunyai tahap fizikal dan mental yang tinggi, jati diri yang perkasa, fleksibel dan tangkas sekiranya diatur gerakan ke mana-mana lokasi jika diperlukan. Memang pilihan saya untuk masuk tentera. Salah satu, memang saya minat sebab melibatkan sukan lasak. Benda-benda yang lasak memang saya minat. Tambah-tambah melibatkan lumpur. Itu aktiviti saya. Di kampung maupun kat mana sekalipun, lumpur tak ada. Habitat saya, memang saya minat. First saya masuk adalah Sembilan Melayu. Hampir 6 bulan ke 7 bulan, saya tu diserahkan kepada Kompeni Pandura. Go! Kejayaan setiap misi amat bergantung kepada kesempurnaan gerakan penyusupan taktikal tim tinjau ini. Untuk Pandura ni, kami lebih suka kerja dalam stres. Bukan orang kata nak eris, bukan nak kata nak grit, tak. Tetapi dalam stres, di saat itulah kita boleh fikir. Sebab apa jua sekalipun, mission, tak ada orang kata benda simple. Semua melibatkan stres. Sebab itulah kita perlukan kejujuran, berani, berpengetahuan. Sebab apa-apa sekalipun, dalam keadaan apa jua sekalipun, kami adalah Pandura, daripada pasukan Pandura adalah mata 10 Brigade Para yang bertanggungjawab untuk 10 Brigade Para. Tim sniper, tulang belakang dalam memastikan keselamatan rakan pasukan sepanjang operasi atau gerak atau misi, berperanan sewaktu penjejakan atau penyusupan, stalking dan memberi bantuan timbakan sama ada sasaran manusia atau objek dari satu tempat yang tersembunyi. Kita tak boleh nak hasilkan ataupun kita tak boleh nak produce seorang anggota Pandura yang hebat dalam waktu yang singkat. Sememangnya kita membuat di peringkat brigade, kita membuat pemilihan. Tidak semua anggota yang berkhidmat dalam 10 Brigade Para ini sesuai untuk menjadi seorang anggota Pandura. Elemen-elemen utama seperti fighting skill, ketahanan fizikal, ketahanan mental dalam keseluruhannya dalam konteks kompetensi sepatutnya mencapai tahap yang tertinggi atau terbaik yang kita rasa boleh melaksanakan tugas dan peranan Kompeni Pandura ini sebagai ears and eyes kepada ketumbukan utama. Combat drifting technique. Teknik penyusupan secara taktikal ke kawasan musuh melalui sungai pada waktu malam. Dilengkapi senjata dan kelengkapan tempur serta aset optronik seperti night vision goggle (NVG). Menggunakan batang kayu sebagai pelampung, mereka perlu memastikan penyusupan dan sebarang tindakan tidak dikesan musuh.
Air sungai yang deras dan keadaan gelap antara cabaran yang perlu ditempuh. Untuk penerjunan, kalau nak kata takut, semua benda takut. Nak kata tak nak, tak boleh. Sebab itu tugas dan tanggungjawab. Itu yang kita pegang dan itulah 10 jari yang kita cok sebagai seorang tentera. Apa sekalipun, itulah cabaran. First, saya paling rasalah, adalah rasa gayat kan. Penerjunan statik lah. Lepas tu saya convert pada payung free fall, bagi saya tak ada masalah. Sebab penerjunan statik pertama itu adalah pengalaman dan pengajaran untuk saya. Macam mana saya improvekan diri saya supaya lebih berkeyakinan. Daripada segi latihan, fizikal yang mental, yang agak orang kata stres. Kita apa ni? Penyesuaian dengan keadaan. Pengalaman yang saya tak dapat lupakan adalah Op Daulat. Bagi saya terkesan sebab apa? Kepercayaan pasukan menghantar saya ke satu misi Op Daulat dalam keadaan saya baru 2 tahun. Dihantar untuk meriki kawasan musuh yang berhadapan agak lebih kurang dalam 80 ke 90 meter daripada kawasan sniper musuh. Itu adalah bagi saya adalah cabaran lah. Tetapi dengan latihan yang adanya motivasi, adanya orang kata pelaksanaan dengan stres yang kami laksanakan, itulah memupuk kami pada sesuatu misi yang boleh membuatkan satu keputusan. Sniper stress training. So, are you ready? Ready, sir? Latihan-latihan mereka ini seperti penerjunan bebas di waktu malam, penyusupan melalui perairan, penyusupan melalui teknik orang kata insertion menggunakan aset udara, melalui kapal laut, dan apa saja bentuk insertion penyusupan yang perlu mereka kuasai, yang mereka perlu mahir bagi mereka menjalankan tugas mereka. Sebab kita tak boleh nak dictate apa konsep penyusupan yang kita akan laksanakan sebab dia banyak bergantung kepada keadaan dan situasi misi yang kita bakal disanakan. Meskipun terdedah kepada risiko, ia sedikit pun tidak melunturkan semangat anggota Pandura dalam menyempurnakan sesuatu misi yang ditetapkan. Saya tak tahu orang lain. Bagi saya, selepas saya join Pandura ni, saya tak akan keluar ke mana-mana unit. Sebab banyak input yang saya dapat daripada Pandura dan lahirnya saya daripada Sembilan Melayu, keluar dari Sembilan Melayu, menjadi seorang tentera adalah di Pandura. Sebab banyak benda yang saya dapat dedikasi daripada orang lama, dari segi pegawai, melatih untuk seorang anggota. Wak Iman dia tu private, itu bukan alasan. Sebab kami bukan pegawai, anggota sama. Ilmu tu bukan sekat dikongsi untuk pasukan Pandura. Malah melatih di mana-mana unit pun kami memang spesifikasi awal ni. Benda tu dah memang tanggungjawab kami. Kalau benda tak betul ke ni, kami terpaksa bercakap. Sebab itu tugas dan tanggungjawab saya. Kehebatan ketumbukan tindak pantas 10 Brigade Para tidak dapat disangkal.
Kesiagaan tinggi yang ditonjolkan dalam eksersis para predator turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang hadir di majlis perasmian eksersis para predator diiringi Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi Buang TUDM dan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zain di kawasan Am Berpahang. Selaku pasukan atau gerak cepat ATM, tahap kompetensi elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat bukan hanya diuji pada anggota, malah turut melibatkan keupayaan dan kesiagaan aset-aset yang dimiliki ketumbukan ini. So, saya tak nak lama-lama dan. So, saya akan bagi tahu enemy situation. Digelar Airborne Gunners, Regimen Pertama Artileri di Raja Para adalah salah satu elemen bantuan tempur penting dalam formasi 10 Brigade Para. Meriam 105mm LG-1 Mark III baru saja diisytiharkan pengoperasiannya pada Oktober 2021. Dikendalikan 5 kru meriam, tembakan boleh mencapai jarak sasaran sehingga 17 km dengan kadar tembakan 12 butir seminit. Patah ke Taizai! 3, 1, ada! Nombor 2, tembak! Sesuai dengan identiti pasukan elit tentera darat dengan kekuatan fizikal dan mental yang ampuh, 10 Brigade Para turut mampu melaksanakan operasi Assault River Crossing. Ini bertujuan membuka laluan kepada pasukan tempur untuk terus mara ke kawasan musuh sekiranya jambatan dimusnahkan atau laluan alternatif diperlukan. Company Bantuan Para terkenal dengan gelaran Tank Buster mampu memberi bantuan tembakan semasa serangan, pertahanan, pengunduran dan anti-udara ringan. Pasukan ini melaksanakan keperluan anti-armor yang efektif kepada pasukan atau gerak cepat 10 Brigade Para. Company Bantuan Para mempunyai aset mobiliti yang mampu diatur gerakkan secara maksimum untuk menguasai ruang area of operation. Elemen bantuan anti-armor, kenderaan pacuan 4 roda jenis Euro Vemtech S3 mampu bergerak pada kelajuan 135 km sejam. Kenderaan taktikal mobiliti tinggi ini mampu memberi bantuan tembakan jarak sederhana dan menangkis kenderaan perisai musuh. Company Bantuan Para menggunakan Euro Vemtech S3, kenderaan pembawa senjata bantuan yang dilengkapi persenjataan seperti heavy machine gun, HMG, automatic grenade launcher, AGL dan anti-tank guided weapon. Setiap kenderaan membawa 4 kru, ketua kenderaan, pemandu, penembak dan pengisi peluru. Dalam latihan kali ini, anggota yang cedera dibawa ke tim pembedahan hadapan atau Forward Surgical Team FST menggunakan pesawat Agusta dari Pasukan Udara Tentera Darat PUTD. Biarpun negara sedang berdepan cabaran pandemik COVID-19, latihan demi latihan tetap dijalankan. Pematuhan SOP secara pengasingan sebelum dan selepas latihan termasuk ketiadaan perhubungan langsung dengan orang awam semasa latihan berjaya dicapai dengan disiplin dan kepimpinan yang tinggi setiap pemerintah. Falsafah kita percaya bahawa semakin sistematik dan semakin keras latihan itu, dia akan orang kata menghasilkan anggota-anggota yang lebih kompeten
ya dalam tugas dan peranan masing-masing. Tapi dalam konteks ini disebabkan oleh latihan itu adalah satu latihan yang mempunyai level dan intensiti yang tinggi, ya, risiko itu tetap ada. Mengundang kemalangan, kecelakaan, tapi sedaya upaya kita dalam menentukan keselamatan dan juga kesihatan anggota dititik beratkan, ditentukan, ya, sebelum mereka ini melaksanakan latihan. Setiap latihan atau gerak mahupun operasi tidak terlepas daripada risiko kemalangan dan kecederaan. Tim pembedahan hadapan bertanggungjawab memberi rawatan dan pemantauan perubatan awal kepada kelompok tempur ini. Alright. Kecederaan hanya di kepala dan kaki tuan. Kaki dua. Oh, masuk ke dalam. Tim FST iaitu Forward Surgical Team telah diatur gerakkan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan merangkumi pemindahan casualty, pembedahan ringan dan juga farmasi. Jadi FST ini mampu untuk mencapai level 2 hospital, iaitu hospital yang agak besar yang ada fasiliti pembedahan dan juga BIUS jika diatur gerakkan dalam skala yang lebih besar. Ready for roll the patient. Okey, kepala jaga. Okey, take your position. Okey, 1, 2, roll. Roll. Ada sakit pada mana tadi? Tangan. Ada, okey. 1, 2, down. Alright. Vital sign check setiap 30 minit. Exercise ni diperlukan. Sebagai contoh exercise para predator ini, kami dapat menguji FST kami dengan kelengkapan keanggotaan adalah dia mencukupi atau tidak. Jika tiada exercise seperti ini, kami tidak tahu apa penambahbaikan atau keburukan yang jika berlaku macam perang ataupun situasi sebenar, mungkin kami tidak dapat bertindak jika kami tidak melakukan exercise ini. Now, panggil juru X-ray. Patient dah stable. Vital sign pun okey, kita bawa patient ke tempat observation. Alright. Semasa kita menunggu X-ray. Alright, sir. Alright, sir. Okey, good. Okey, teruskan. Demi memastikan keutuhan organisasi, kelangsungan misi dan kesiagaan, pasukan Beret Merun sentiasa berada di tahap tertinggi setaraf pasukan elit dunia. Sebagai Panglima 10 Brigade Para, tugas saya yang paling utama adalah menentukan kesiapsiagaan 10 Brigade Para untuk diatur gerakkan di tahap yang tertinggi. Itu saya tak boleh nak compromise. Dalam kita nak menentukan bahawa kesiagaan itu berada di tahap yang tertinggi, ya, latihan adalah salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan kesiagaan tersebut. Ya. Sebab kita tak tahu bila kita akan diatur gerakkan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku besok kepada negara. Latihan ini yang akan menentukan nasib hidup atau mati, ya, apabila kita diatur gerakkan dalam keadaan sebenar. Saya mengambil amanah itu dengan jiwa dan raga saya. Hanya titisan darah terakhir yang akan memberhentikan kita daripada, orang kata, menyiapkan anggota kita supaya sentiasa bersedia sebila masa. Pasukan sayap berdarah, berbekalkan jiwa dan semangat juang yang kental, terus mara ke hadapan. Demi tugas yang diamanahkan, tiada misi terlalu sukar dan tiada pengorbanan terlalu besar untuk disempurnakan.